بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung pelajaran kita, iaitu menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan ataupun yang terlupakan. Kita sudah sampai kepada muka surat 247, masih lagi berkaitan dengan seputar makanan ataupun menyantap hidangan. Bagian F iaitu mengambil biji-bijian dengan dua jari dan mendoakan orang yang menjamu makan. Jadi di sini tajuk dia ataupun topik kita pada kali ini iaitu cara mengambil biji-bijian buah yang sudah kita makan. Terutama ini adalah kurma. Bagaimana cara kita mengambil biji-bijian kurma yang sudah kita makan? Daripada kurma yang kita makan, maka ini ada cara tertentu. Maka di situ ada cara tertentu. Dan apabila kita sudah diberikan makanan oleh tuan rumah, maka kita mesti ataupun mendoakan mereka ni. Itu mendoakan dengan kebaikan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, Imam Muslim rahimahullahu taala menuturkan, Muhammad bin Al-Musanna Al-Anazi menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Khumair, dari Abdullah bin Busr. Dia berkata, Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi, قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أوتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة هو الظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أوتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه فقال أبي وأخذ بلجام ذبته ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. Yang bermaksud ini berkaitan dengan mengambil biji kurma. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil biji kurma daripada kurma yang beliau telah makan. Maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah ayahku. Ya. Ini kata Abdullah bin Busr. Ya. Abdullah bin Busr melanjutkan, karena itu kami hidangkan kepada beliau makanan dan watbah. Watbah adalah sejenis makanan dari campuran kurma ataupun tepung dan minyak. Jadi beliau itu dihidangkan makanan dan watbah. Watbah ini campuran kurma dengan tepung dan minyak. Beliau pun memakannya. Ini bentuk penghargaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang menjamu makan. Beliau terus memakannya. Setelah itu beliau dihidangkan kurma. Selepas makan watbah ni dan makanan yang lain, beliau dihidangkan kurma.
Beliau juga memakannya dan meletakkan biji-bijian di antara dua jari beliau. Nah, setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan makanan dan watbah, baginda kemudian dihidangkan kurma dan kurma itu juga dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kurma ini dimakan, biji-biji kurma itu diambil dengan dua jari tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira kurang seperti ini. Dua jari ya. Dua jari. Ya, dua jari. Ya, dua jari beliau yaitu dengan menampalkan jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah. Contoh kalau kita bagi contoh ini adalah nih. Contoh ini adalah kurma walaupun ini pen. Ya, ini sebagai contoh aja. Kurma ini masih lagi dengan bijinya utuh, ya, belum dimakan lagi. Jadi biasanya ketika kita makan, kita akan makan kurma tersebut, lalu kita akan menyisahkan bijinya. Biasanya kita makan seperti ini, makan kunyah. Selepas kurmanya itu habis, maka tinggal bijinya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengambil biji tersebut, dia mengambil biji kurma itu dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Macam ni. Jadi lebih kurangnya biji kurma itu diambil macam ni. Diambil macam ni. Okey. Syu'bah berkata, menurut dugaanku, insya-Allah yang benar adalah beliau meletakkan biji-bijian di antara dua jari. Menurut Syu'bah, ya, yang benar adalah baginda meletakkan biji-bijian di antara dua jari. Dan dua jari ini tak disebutkan sama ada jari telunjuk ataupun jari tengah. Ya. Abdullah bin Bushr melanjutkan, setelah itu beliau dihidangkan minuman dan beliau pun meminumnya. Setelah makan kurma, bijinya diambil dengan menggunakan dua jari, beliau dihidangkan air. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum air tersebut. Kemudian beliau menyerahkan kembali minuman yang ada di tangan kanannya. Abdullah bin Bushr meneruskan, ketika beliau hendak pergi, ayahku berkata sambil memegang tali kekang unta beliau. Tengok ni. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai habis makan makanan, makan kurma, kemudian makan watbah. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mau pergi, maka ayahku, ni kata ni. Kata Bushr, ya, kata Abdullah, maka ayahku Bushr ni, ya, berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doakanlah kami. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dihidangkan makanan. Jadi kata Bushr, doakanlah kami wahai Rasulullah. Maka beliau pun kemudian berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Yang bermaksud, ya Allah, barik lahum fima razaqtahum, berkatilah ataupun berikanlah keberkatan kepada mereka. Fima razaqtahum, pada rizki yang telah engkau anugerahkan kepada mereka. Waghfir lahum. Kalau dalam buku ni dia terjemahan tak disebutkan, ya. Waghfir lahum, dan berikanlah keampunan ataupun ampunilah dosa mereka. Warhamhum, dan rahmatilah mereka. Ini terjemahan di sini tak disebutkan, ya. Jadi di sini kurang terjemahan dia. Waghfir lahum warhamhum ni maksud dia di sini tak disebutkan. Jadi itu digarisbawahi bagi yang mempunyai buku, itu ditambah waghfir lahum, dan ampunilah ataupun ampunilah dosa mereka, warhamhum, dan rahmatilah mereka. Ini tengok apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita apabila kita diberikan rezeki. Contohnya kita diberikan makanan ataupun minuman, makanan buah-buahan ataupun makanan yang lain, maka kita
diperintahkan untuk mendoakan orang yang memberikan hidangan kepada kita. Mendoakan orang ataupun tuan rumah, tuan yang memberikan makanan kepada kita. Jadi setelah makan kita berdoa langsung. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini merupakan adab seorang tetamu kepada tuan rumahnya apabila dia dihidangkan makanan. Jadi setelah dia makan, dia terus berdoa kepada Allah, memintakan keberkatan kepada tuan rumah, supaya rezekinya dilimpahkan, supaya rezekinya diberkati, supaya rezekinya ditambahkan, supaya dosa-dosanya diampuni, supaya dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebagai balasan daripada kita kepada mereka yang telah menjamu kita. Selain kita berucap terima kasih, kita juga mendoakan mereka. Ini bukan hanya tertentu apa. Ini bukan khusus karena kita dijemput ke rumah mereka, tidak. Tetapi ini juga umum, sama ada kita diberikan makanan di tengah jalan ataupun di tempat-tempat selain rumah. Kita doakan mereka. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini mesti kita ingat ya, mesti kita ingat. Sebab yang biasa kita lakukan apabila kita diberikan rezeki, diberikan makanan, buah-buahan dan sebagainya, diberikan beras ataupun daging, kita hanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Macam tu je, cukup je. Terima kasih. Kurang sebenarnya. Kalau kita nak ikutkan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, memang yang pertama kita berucap syukur. Terima kasih kepada dia. Yang kedua mendoakannya. Sekurang-kurangnya dia mengatakan jazakumullahu khaira. Jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada engkau. Sekurang-kurangnya dia cakap macam tu. Ini juga termasuk doa. Tetapi secara spesifik, secara khusus, jika seseorang itu sudah diberikan hidangan ataupun makanan, kita mendoakan dia, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini kita mesti ingat ya. Mesti kita ingat. An-Nawawi berkata, maksudnya beliau meletakkan biji-bijian tersebut di antara dua jari kerana jumlahnya tidak banyak. Pada hadis yang sudah disebutkan tadi bahawa baginda Nabi SAW mengambil biji kurma itu dengan menggunakan dua jari. Kenapa beliau lakukan? Kenapa beliau menggunakan dua jari? Kata Imam An-Nawawi, kerana jumlahnya tidak banyak. Maksudnya buah bijinya itu hanya sedikit. Mungkin satu ataupun dua. Jadi beliau ambil dua dengan kedua jarinya. Bagaimana kita mengambil dengan tangan yang biasa dengan 5 jari? Ini tidak mengapa. Kalau dia sangat selesa menggunakan yang biasa, itu bagus. Tidak mengapa, tidak hal. Ini hanya menunjukkan yang lebih utama kalau kita nak ikutkan baginda Nabi SAW. Dan tidak meletakkannya pada wadah kurma. Kalau biji itu, kalau biji yang kurma itu, kita jangan meletakkannya di dalam bekas kurma. Asingkan supaya orang lain tidak jijik untuk memakannya karena dia sudah bercampur dengan ludah ataupun sebagainya, ataupun bersentuhan dengan gigi. Agar tidak bercampur dengan kurma lainnya, ada ulama yang berpendapat beliau mengumpulkan biji-bijian itu di atas kedua jarinya lalu membuangnya. Sebagian ulama mengatakan apabila baginda sudah habis memakan kurma ni, maka biji-bijian tersebut dikumpulkan di atas jari. Di atas sinilah. Lalu dibuang. An-Nawawi menjadikan hadis itu sebagai tajuk dalam bab, ya, sebagai tajuk dalam syarah Muslimnya, iaitu bab istihbab wad'in nawa kharij at-tamr wa istihbab du'a lidhaif
li ahli ta'am. Yang bermaksud sunnahnya meletakkan biji-bijian di luar bekas kurma, dan sunnahnya tetamu mendoakan tuan rumah yang telah menghidangkan makanan. Insyaallah tabarakar rahman. Jadi disunnahkan biji-bijian itu diletakkan di luar bekas, jangan sampai dicampur dengan kurma yang ada di dalam bekas itu. Ini kotor, gigi. Oke, masih lagi berkaitan dengan menghidangkan ataupun menyantap makanan. Muka surat 249. Ya, bagian J. Bernafas di luar bejana sebanyak 3 tarikan nafas. Tengok nih. Jika seseorang itu minum, yang disunnahkan adalah setelah dia minum bernafas di luar bekas minuman sebanyak 3 kali. Jangan kita sambil minum sambil kita bernafas. Karena kemungkinan nafas kita akan mengotori air tersebut. Apalagi kita tengah ingus, tengah selesema. Jadi hidung tu belum begitu sihat, belum masih mengeluarkan ingus. Jangan sampai dia ketika minum terus bernafas di dalam bekas itu. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Ini masih kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sebab yang biasanya yang sering sakit ini biasanya kanak-kanak. Jadi kadang dia mengeluarkan ingus. Jadi apabila minum, kita ajarkan kepada mereka agar tidak bernafas di dalam bekas minuman. Oke, jadi yang sunnah apabila kita minum, yaitu bernafas di luar bekas minuman sebanyak 3 kali. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina. Ini dah hadis daripada Abu Qatadah yang bermaksud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam bejana. Melarang bernafas di dalam bejana. Ya, jadi apabila kita minum ni, kita tak boleh bernafas di dalam bejana. Hukum dia makruh. Tak sampai dosa, tetapi makruh. Tak begitu disukai. Ya, tak begitu disukai. Al-Bukhari, Imam Muslim dan ulama lainnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan wa yaqulu innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Qala Anas fa ana atanaffasu fi syarabi thalathan. Ya, tengok ni. Hadis yang tadi dilarang bernafas di dalam bejana ataupun bekas minuman. Kemudian hadis yang kedua ni menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas 3 kali di luar bejana ketika sedang minum. Ini akhlak dan adab yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Apabila beliau minum karena dahaga ataupun karena memerlukan minuman itu, beliau tidak bernafas di dalam bejana. Kadang kita ketika minum karena dari saking dahaganya kita terus menghabiskan minuman itu tanpa kita mengambil nafas. Bahkan kita nafas dalam bekas minuman itu. Ini tidak boleh. Ya? Satu gelas, satu cawan besar, dia habiskan 1 kali minuman dan dia bernafas di dalam bekas ataupun cawan itu. Ini tidak boleh. Bahkan ini tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak sesuai dengan sunnah. Kalau kita nak ikutkan sunnah, apabila kita minum, ini perhatikan. Kita mengambil nafas di luar bekas minuman. Baik. Lalu bersabda. Jadi baginda apabila minum, ya, bernafas 3 kali di luar bejana. Lebih kurangnya macam ni. Kalau kita minum, contoh, bismillah. Anggaplah ini cawan ataupun gelas. Bismillah.
kita bernafas 3 kali. Nah, kalau nak minum lagi baru minum terus. Sambil kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, macam tu. Baik. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh yang demikian lebih mengenyangkan. Nah, nih. Kenapa baginda itu bernafas 3 kali di luar bekas minuman? Alasan dia yang pertama karena ia dapat mengenyangkan. Lebih mengenyangkan. Yang kedua, arwa lebih mengenyangkan. Yang kedua, wa abra'u, lebih dapat menghilangkan dahaga. Ini boleh kita buktikan. Yang kedua, dapat menghilangkan dahaga. Wa amra'u, yang ketiga, dan lebih sedap, lebih enak. Memanglah lebih enak. Kita sambil nafas, minum, nafas di luar. Daripada kita nafas di dalam, macam kita, ya macam mana, kurang cantik lah, kurang bagus. Rasa dia kurang sedap kalau kita nafas di dalam. Bahkan terkadang dia sampai mengeluarkan batuk. Sampai dia batuk-batuk kalau dia bernafas di dalam bekas minuman. Anas mengatakan, karena itu aku bernafas 3 kali di luar bejana ketika sedang minum. InsyaAllah sahabat yang mulia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau apabila minum mengikuti petunjuk baginda Nabi, iaitu bernafas 3 kali di luar bekas. Redaksi hadis di atas daripada Muslim. Imam An-Nawawi membuat tajuk ataupun pembahasan pada kedua hadis tersebut, iaitu bab karahiyatut tanaffus fi nafsil ina wastihbabut tanaffus salasan kharijal ina, yang bermaksud dimakruhkan. Ya, tengok, dimakruhkan, bukan sampai haram ya, bukan sampai haram. Orang yang bernafas di dalam bekas minuman itu tidak berdosa. Cuman ini adalah makruh je. Tak begitu disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimakruhkan bernafas dalam bejana, dan sunnahnya bernafas 3 kali di luar bejana. Jadi makruh bernafas di dalam bekas air, dan sunnah bernafas di luar bekas air ketika dia minum. Sekarang kita sudah mengetahui ilmunya, tinggal kita memilih. Adakah kita mau mengikut sunnah ataupun kita ingin mengambil pandangan makruh, hukum makruh. Kita tinggal pilih. Kita ikut sunnah dapat pahala, kita buat makruh tak dapat pahala, tak dapat siksaan. Tapi ingat, perkara makruh ini adalah perkara yang dibenci, tidak disukai, mesti kita elakkan ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arwa berasal dari lafaz rai yang bererti lebih mengenyangkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abra'u berarti menghilangkan dahaga. Ada ulama yang mengertikan lebih selamat daripada sakit atau kotoran yang diakibatkan helaan nafas ketika minum. Ini sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa abra' ni ya mengertikan lebih selamat daripada sakit atau kotoran yang diakibatkan helaan nafas ketika minum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amara'u, iaitu lebih sedap, lebih enak. Semua keterangan ini dikutip secara ringkas dari kitab Syarh Muslim dan Fathul Bari. Lebih jelasnya lagi kalau nak mendalami tentang hadis ini, boleh tengok dalam Syarh Muslim oleh Imam An-Nawawi dan Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar. Baik. Al-Hafidh dalam Fathul Bari, larangan tersebut mengatakan, larangan tersebut dimaksudkan jika seseorang bernapas di dalam bejana. Larangannya tadi sudah dijelaskan. Sedangkan pembolehannya dimaksudkan jika seseorang bernapas di luar bejana. Maka lahiriah hadis pertama menunjukkan larangan, sedangkan hadis kedua berasumsi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bernafas ketika sedang minum dari bejana, namun beliau tidak bernafas di dalam bejana. Dalam kitab Zadul Ma'ad karangan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala terdapat penjelasan lengkap
tentang hadis ini serta faedah bernafas 3 kali di luar bejana. Kalau nak menyelami tentang manfaat ataupun faedah tentang bernafas di luar bekas ketika minum ni, boleh kita tengok dalam kitabnya Imam Ibn Al-Qayyim, iaitu Zadul Ma'ad. Di dalamnya penjelasan tentang hikmah-hikmah ataupun faedah minum di luar bekas ni dijelaskan secara terperinci. Boleh belilah. Boleh antum cari nanti. Okey. Namun penjelasan tersebut tidak boleh saya kutipkan di sini karena khawatir akan memperluas pembahasan. Lihat Syarhu Riyadhus Shalihin karya Syekh Utsaimin. Dan juga disebutkan dalam karya Syekh Utsaimin, iaitu Syarhu Riyadhus Shalihin ataupun yang dikenal dengan Syarhul Mumti. Baik. Jadi sudah habis tentang bab yang berkaitan dengan menyantap ataupun makan hidangan. Baik, sekarang kita pergi kepada muka surat 251, iaitu bab yang ke-15. Sunnah seputar susu. Ini berkaitan dengan sunnah minum susu ataupun berkaitan dengan susu. Ini bukan disunahkan minum susu, tak. Sunnah berkaitan dengan susu. Apabila kita minum susu, itu sunnahnya macam mana? Akan jelaskan di sini. Yang pertama, mencampur susu dengan air. Ya, kalau kita nak ikutkan apa yang dibahaskan dalam buku ini, termasuk sunnah mencampur susu dengan air. Kalau kita nak ikutkan pembahasan buku ni lah. Ya. Hadis dia daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in minal bi'r wa an yaminihi a'rabi wa an yasarihi Abu Bakr as-Siddiq fashariba thumma a'ta al-a'rabiyya wa qala al-ayman fal-ayman. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan susu yang sudah dicampur dengan air sumur. Tengok dulu ni, dia tak ada penapis air. Dia terus minum daripada air sumur. Tetapi kualiti dia insya-Allah bersih, ya. Insya-Allah bersih. Ya. Dengan air sumur. Jadi baginda Nabi ini dihidangkan susu yang sudah dicampur dengan air sumur. Tentu susunya ini berbeda dengan susu sekarang. Susu sekarang yang dijual dengan di kedai-kedai itu sudah dikemas, sudah dicampur dengan gula apa dan sebagainya, diberikan mungkin ada zat kimia dan sebagainya. Tetapi ini susu yang diminum oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini murni susu. Sama ada dia susu kambing ke ataupun susu unta ataupun susu lembu. Ya, jadi susu itu terus dicampur dengan air yang diambil daripada sumur. Kalau kita mungkin sekarang ni mungkin kurang lah, tak selera lah. Kita ambil air terus daripada sumur, terus kita campur dengan susu kambing ke, susu unta ke, bukan susu-susu yang dijual di kedai. Mungkin kurang lah. Sebenarnya zaman tak begitu sesuai. Ini dari hal makanan lah. Tapi kalau pengajaran hadis ni masih sesuai. Sangat sesuai. Ajarannya sangat sesuai. Di sebelah kanan beliau orang Arab Badui. Orang Arab yang tinggal di perkampungan, ya. Sementara di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar As-Siddiq. Di bagian kanan beliau ada orang Badui, orang Arab berkulit hitam, ya, dan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau pun meminumnya. Baginda meminum. Lalu memberikannya kepada orang Arab Badui yang ada di sebelah kanan. Seraya bersabda, mulailah daripada sebelah kanan terlebih dahulu. Padahal di sebelah kiri itu adalah ada Abu Bakar, mertua, bapak mertua, ya. Sepatutnya yang didahulukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membagikan minuman itu kepada bapak mertua, kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar selain beliau menjadi bapak mertua, beliau adalah merupakan sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling agung daripada sahabat-sahabat yang lain. Cuma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan pada sahabat yang duduk di bahagian kanan.
Ini maknanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan sesuatu daripada yang kanan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, hatta fi sya'ni kullih, bahkan di dalam semua perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang yang dikecualikan nanti, kecuali dalam perbuatan yang dikecualikan, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan daripada bagian yang kanan, termasuk memberikan air susu yang dicampur dengan air sumur tadi diberikan kepada sahabat yang berada di bahagian kanan, yaitu orang Arab Badui tadi. Jadi kata baginda, al-aymana fal-ayman, mulailah daripada yang kanan, karena yang kanan itu adalah lebih utama. Nah, tapi kalau beratur dan lebih dulu daripada bagian kiri, kena ambil daripada bagian kiri lah. Itu lain cerita. Hadis yang kedua, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin min al-ansar wa ma'ahu sahibun lahu, faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana 'indakum ma'un bata hadhihi al-laila fi shannatin wa illa kara'na. قال والرجل يحول الماء في حائطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت فانطلق إلى العريش. قال فانطلق بهما فكسب في قده ثم حلب عليه من داجن له. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه. Yang bermaksud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama seorang sahabatnya, yaitu Abu Bakar, bertemu di salah satu rumah kaum Ansar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Bakar di salah satu rumah kaum Ansar, di salah satu rumah sahabatnya kaum Ansar. Kemudian beliau berkata kepada orang Ansar itu, adakah kamu mempunyai air yang diembunkan? Maksudnya diembunkan ni apa ni? Maksud dia diembunkan ni, dia disejukkan dengan diembunkan, diletakkan di bahagian luar supaya dia terkena embun. Jadi apabila dia terkena embun, dia menjadi dingin. Bagi yang tak punya peti, bagi yang tidak mempunyai peti sejuk, nak minum air sejuk, cara dia macam ni, embunkan air. Taruh di atas atap ke, di atas genting, ataupun di atas mana-mana tempat lah. Satu malam. Apabila kamu mempunyai air yang diembunkan dalam kendi semalam, kendi ini bekas dibuat dari pada batu ataupun tanah, maka tuangkanlah ke dalam bejana untuk kami. Jika tidak, maka kami akan meminum langsung. Jabir meneruskan, orang Ansar itu biasa menyiram air di kebunnya. Jabir melanjutkan, orang Ansar itu berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai air yang diembunkan, maksudnya yang disejukkan dengan diembunkan satu malam. Karena itu bergegaslah ke rumah, ke kemah tempat air itu berada. Jabir melanjutkan lagi, beliau pun bergegas menuju ke kemah bersama Abu Bakar dan orang Ansar tersebut. Lalu air itu dihidangkan dan dicampur dengan susu kambing. Jabir masih melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pun lantas meminumnya. Jadi apa yang boleh kita pahami daripada hadis ini, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum susu yang dicampur dengan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dia sendiri memberikan tajuk dalam babnya untuk kedua hadis tersebut, yaitu syurbul laban bil ma', meminum susu dicampur dengan air. Jadi kalau kita nak ikutkan aturan sunnah, mengikutkan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika minum susu itu lebih baiknya, ini lebih baiknya dicampur dengan air. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, mereka mencampur susu dengan air kerana susu yang baru diperas panas. Apabila susu itu baru diperas
daripada lembu, kambing, unta, dia panas. Sedangkan negeri itu, iaitu Hijaz, merupakan daerah yang berhawa panas. Maka itu mereka mencampur susu dengan air dingin. Ini salah satu sebab dia. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencampur susu dengan air? Karena negeri Hijaz ini terkenal dengan negeri yang panas. Dan biasanya susu yang baru diperah daripada kambing itu ataupun lembu ataupun unta, dia panas. Jadi untuk membuat air susu itu sejuk, maka dicampur dengan air dingin. Air yang sudah diembunkan. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Hadis panjang tentang hijrah yang dikenal dengan hadis rihal, yaitu perjalanan. Yakni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رضيت. Yang bermaksud, kata Abu Bakar, kemudian aku menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun aku tidak ingin membangunkan beliau yang sedang tidur. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Sedangkan Abu Bakar ini ingin menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan membawa air dengan susu ni. Aku pun menunggu sampai beliau bangun. Ketika bangun, langsung aku sodorkan, langsung aku berikan susu yang sudah dicampur dengan air hingga mendingin. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, minumlah susu ini. Abu Bakar melanjutkan. Beliau pun meminumnya sampai aku merasa puas dan seterusnya. Masya Allah. Ini tentunya air yang dicampur dengan susu ni dulu ni memang mungkin sangat sedap. Ya, sangat sedap lah. Ini dulu kan tidak ada tidak ada gula seperti sekarang, tidak ada sesuatu bahan-bahan lain yang dicampur dengan susu. Sehingga ketika itu hanya campuran yang sangat baik dengan susu adalah air ataupun kurma. Jadi ketika itu memang rasa ini insya-Allah sangat sedap. Apalagi mereka ini dia hidup di gurun pasir yang sangat tandus, yang sangat panas. Jadi apabila minum susu yang dicampur dengan air ini sangatlah nikmat. Nah, kalau kita mungkin sekarang ni apabila kita terus mencampur air dengan susu kambing ke ataupun susu lembu, susu unta, di mana susu itu terus diambil ataupun diperah daripada hewan tersebut, lalu kita campur dengan air, mungkin kita tak selesa lah. Mungkin kita minum macam tak sedap lah. Ya, ada bau apa dan sebagainya kan. Ini lain lah. Sebab kita selera kita ni dengan mereka ni dah lain. Tapi kalau dulu-dulu mungkin akan masuk kalau diminum. Mungkin lah. Okey, Ibnu Khubairah berkata, hadis ini juga memberikan petunjuk agar seseorang menghilangkan rasa haus pada cuaca yang amat panas dengan minum susu yang dicampur dengan air yang dingin. Sampai pada perkataannya, dan ini menunjukkan bahawa Abu Bakar memberikan susu yang sudah didinginkan dengan air agar Nabi SAW menikmatinya kerana dinginnya, bukan dimasukkan sebagai bahagian dari wujud kemewahan sebagaimana anggapan orang-orang jahil, melainkan hal itu sebagai bentuk ibadah. InsyaAllah. Tabarakallah. Okay. Masih berkaitan lagi susu, ya. Masih lagi berkaitan dengan susu. Doa setelah minum susu. Apabila kita sudah minum susu, ini ada doa dia. Selama ini mungkin kita minum susu terus kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan Alhamdulillah, memuji Allah. Secara khusus apabila seseorang itu minum susu, ada doa dia. Kalau kita nak ikutkan sunnah lah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, ini panjang ya, panjang hadis dia panjang. Dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin al-Walid ala Maimunah.
فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت أوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. Maksud dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku serta Khalid. Ini kata Ibnu Abbas. Rasulullah, aku Ibnu Abbas serta Khalid bin Al-Walid bertamu ke rumah Maimunah. Siapa Maimunah? Maimunah isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makcik kepada Ibn Abbas. Yes, makcik kepada Ibn Abbas. Lalu dia menghidangkan kepada kami bejana yang berisi susu. Maimunah Ummul Mukminin, dia menghidangkan kepada baginda Nabi dan juga Ibn Abbas Khalid bin Al-Walid dengan bejana yang berisi susu. Beliau pun kemudian meminumnya. Saat itu aku berada di sebelah kanan beliau. Ibn Abbas berada di sebelah kanan baginda Nabi. Sedangkan Khalid berada di sebelah kiri. Beliau berkata kepadaku, sekarang giliranmu. Tengok ni. Jadi sedangkan Khalid berada di sebelah kiri. Beliau berkata kepadaku. Kata Ibn Abbas, baginda berkata kepadaku, sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu. Maksudnya adalah baginda lebih mengutamakan sahabat yang duduk di bahagian kanan. Seperti mana pada hadis yang sudah dijelaskan tadi. Namun jika kamu lebih mengutamakan Khalid, aku akan memberikan ini kepadanya. Ya. Jadi kata baginda, tapi jika kamu lebih mengutamakan Khalid, aku akan memberikan kepada Khalid. Kata baginda kepada Ibn Abbas. Apa kata Ibn Abbas? Aku tidak akan mengutamakan seorang pun untuk minuman dari bejana bekas engkau. Tak maulah Rasulullah. Aku tak nak mengutamakan seorang pun untuk minuman yang engkau telah minum dengan bekas itu. Maksudnya Ibn Abbas ingin terus meminum minuman bekas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, siapa sahaja yang Allah berikan makanan kepadanya. Ni tengok ni. Siapa sahaja yang Allah berikan makanan kepadanya, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Selain daripada doa tadi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa fir lahum warhamhum. Ini ada doa lain. Yaitu Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Yang bermaksud, ya Allah, berkatilah makanan kami dan kurniakanlah kepada kami makanan yang lebih baik, yaitu makanan surga. Ini salah satu doa selain daripada doa yang disebutkan tadi. Apabila kita diberikan makanan ataupun minuman, kita mendoakan orang yang memberikan kepada kita, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini untuk berdoa lah. Nanti untuk berdoa. Sama ada untuk bagi yang yang minum ataupun bagi orang yang memberikan minum. Ini umum untuk doa ni. Sebab kata Nabi, siapa sahaja yang Allah berikan makan kepadanya, maka hendaklah dia berucap, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Sedangkan doa tadi secara spesifik ditunjukkan kepada orang yang menjamu kita, yang memberikan makanan kita. Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa fir lahum warhamhum. Dan siapa sahaja yang Allah kurniakan susu, tengok ni. Dan siapa sahaja yang Allah kurniakan susu, jika seseorang diberikan minuman susu, ada doa khusus. Apa doa dia? Kata baginda Nabi, hendaklah berucap, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu.
Tengok ni. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Yang bermaksud, ya Allah, berkahilah susu ini. Berkahilah susu ini dan kurniakanlah kepada kami yang lebih banyak. Lalu beliau bersabda, tidak ada yang dapat menggantikan makan dan minuman selain susu. Jadi doanya ni perhatikan ya. Bagi orang yang diberikan minuman susu, doa dia, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Bagi orang yang diberikan makan, doa dia, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Ini diamalkan ya. Diajarkan kepada anak-anak kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibn Majah, Abu Dawud, As-Sijastani, Abu Dawud, At-Tayalisi dan An-Nasa'i. Tentang hadis ini, Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Dihasankan pula oleh Ibn Hajar dan Al-Albani dalam Silsilatus Sahihah. Wallahul muwaffiq. Okey. Berkaitan lagi dengan susu. Masih berkaitan lagi dengan susu. Berkumur-kumur setelah minum susu dan sejenisnya. Tengok ni. Berkumur-kumur setelah minum susu dan sejenisnya. Ini yang sunnah. Kalau kita sudah minum susu ataupun makanan yang lain, ini disunnahkan, dianjurkan kepada kita untuk berkumur-kumur supaya gigi dan gusi kita tidak menyisakan makanan ataupun minuman. Sehingga apabila dia tidak menyisakan makanan, maka gigi kita ini akan bersih, lebih bersih. Ya, lebih bersih. Hadis yang pertama, Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam bab berkumur-kumur dengan makanan daripada tepung dan tidak berwuduk. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis di mana hadis ini dia bagi tajuk berkumur-kumur dengan makanan daripada tepung dan tidak berwuduk. Dari Su'aib bin An-Nu'man radhiyallahu anhu dia berkata, annahu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ama Khaybar. Hatta idza kanu bis-Sahba wa hiya min adna Khaybar, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسرية فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمد ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. Yang bermaksud, dia ikut serta keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun penaklukan Khaybar. Hingga ketika mereka sampai di As-Sahba, daerah terdekat dengan Khaybar, beliau turun dan mengerjakan salat asar. Setelah itu beliau meminta bekal, namun yang dapat dihidangkan hanya tepung. Beliau pun menyuruh agar tepung itu dicampur dengan air. Sesudah itu beliau makan dan kami pun ikut makan. Setelah makan beliau bersiap-siap untuk mengerjakan salat maghrib. Beliau berkumur-kumur dan kami pun ikut berkumur-kumur. Setelah itu beliau salat tanpa berwuduk terlebih dahulu. Tengok ni, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah makan roti, apabila beliau mau mengerjakan salat, beliau berkumur-kumur dulu. Karena dalam lisan beliau itu masih menyisakan makanan-makanan. Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil atas bolehnya melakukan 2 kali solat atau lebih dengan 1 kali wuduk. Ya, Ibn Hajar dalam Fathul Bari menjadikan hadis yang dibaca tadi sebagai dalil atas bolehnya seseorang boleh mengerjakan 2 solat ataupun lebih dengan 1 wuduk. Solat zuhur, asar ataupun maghrib dengan hanya 1 wuduk saja. Dengan 1 wuduk. Ini kata Ibn Hajar. Boleh, tidak mengapa. Tapi yang sunnah, yang afdal adalah mengambil wuduk di setiap dia mengerjakan solat. Tajdidul wuduk. Ya. Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam bab Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam bab hal yumadmidu minal laban
Haruskah berkumur-kumur setelah minum susu? Imam Al-Bukhari ini dalam sahihnya ketika menulis tentang hadis ini, beliau memberikan tajuk hal yumadmiduhu minal laban. Adakah mesti berkumur-kumur setelah minum susu? Maksudnya sangat dianjurkan berkumur-kumur apabila seseorang itu setelah minum susu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum susu kemudian berkumur-kumur. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lahu dasaman." Yang bermaksud sesungguhnya susu itu mengandung lemak. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, hadis itu menerangkan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur setelah minum susu. Sekaligus menunjukkan sunnahnya berkumur-kumur setelah makan ataupun minum dari sesuatu yang mengandung minyak ataupun lemak. Ini kata Ibnu Hajar. Ibn Mufli menyebutkan dalam Al-Adabus Syar'iyyah, disunahkan berkumur-kumur setelah minum susu. Ini kata Ibn Mufli menyebutkan dalam Adabus Syar'iyyah, disunahkan seseorang itu berkumur-kumur setelah minum susu. Ia juga berkata sunnahnya berkumur-kumur daripada makanan ataupun minuman sesuatu yang mengandung minyak didasarkan pada alasan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-16. Ini dah habislah. Muka surat 257. Ya, sunnah dalam bersin. Kalau bersin, apa sahaja yang disunnahkan? Baik. Yang pertama, mengucapkan hamdalah apabila bersin walaupun sedang mengerjakan solat. Ini yang disunahkan. Alhamdulillah. Jadi, apabila seseorang itu mengerjakan solat, tiba-tiba di pertengahan solat dia bersin, apa yang mesti dia ucapkan? Adakah dia boleh mengucapkan alhamdulillah sebagaimana yang sudah diajarkan ataupun dijelaskan dalam hadis? Mari kita tengok pembahasan ini. Daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia bercerita, Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh 'atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah faramani al-qaum bi absarihim faqultu wa sukla ummiyah ma sya'nukum tanzuruna ilay faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim falamma ra'aytuhum yusammitunani lakinni sakattu فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كرهني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. Yang bermaksud, kata Al-Hakam, kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, saat aku sedang mengerjakan solat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saja salah seorang jamaah bersin. Ada satu orang sahabat dia bersin dalam solatnya. Sehingga aku pun langsung mengucapkan yarhamukallah. Muawiyah yang mendengar seorang jamaah ini yang bersin, terus dia mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Karena ini adalah jawaban bagi orang yang mendengar orang yang bersin. Seketika itu juga para jamaah yang lainnya memelototiku, maksudnya melihat, ya, karena Muawiyah ini bin Al-Hakam mengucapkan yarhamukallah dalam solat, sehingga oleh jamaah yang lain dipelototin, dilihat dengan mata yang agak terkejut, dilihat. Aku pun berkata kepada mereka, celakalah ibu kalian
Mengapa kalian melihat ke arahku demikian? Maka mereka memukul-mukul paha mereka, memberi tanda. Ketika aku melihat mereka berusaha mendiamkanku, aku sudah terdiam terlebih dahulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat, sungguh aku bersumpah belum pernah aku melihat seorang guru sebelum ataupun sesudah beliau yang paling baik metod pengajarannya. Demi Allah, beliau tidak membentak, tidak memukul ataupun tidak mencaci makiku. Beliau hanya bersabda, sesungguhnya dalam solat ini tidak diperbolehkan mengucapkan perkataan manusia. Kerana solat adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Okay, kita tengok apa komentar Al-Khattabi, syarahan Al-Khattabi. Al-Khattabi menyebutkan dalam Ma'alimus Sunannya, hadis ini mengandung dalil bahawa seseorang tidak perlu menjawab doa orang yang diucapkan kerana mendengar saudaranya bersin ketika sedang solat. Seseorang ini tidak perlu menjawab doa orang yang diucapkan kerana mendengar saudaranya bersin ketika sedang solat. Namun para ulama berbeza pendapat tentang seseorang yang ketika sedang solat lalu bersin. Adakah dia mengucapkan hamdalah ataupun tidak? Bagaimana sekarang jika seseorang dalam solatnya terus dia bersin, adakah dia terus mengucapkan alhamdulillah ataupun tidak? Sebahagian ulama membolehkan orang tersebut mengucapkan hamdalah. Tidak mengapa. Boleh. Ya, boleh. Berdasarkan riwayat daripada Ibnu Umar yang berkata orang yang bersin ketika sedang mengerjakan solat boleh mengucapkan hamdalah dengan keras. Inilah juga yang menjadi pendapat An-Nakh'i, Ahmad bin Hanbal dan mazhab Imam Syafi'i. Hanya saja menurut Imam Syafi'i, hamdalah itu disunnahkan dibaca di dalam hati saja. Okey, tengok. Jadi bagi seseorang yang mengerjakan solat, tiba-tiba di pertengahan solat dia bersin, maka dia tetap disunnahkan ataupun boleh membaca alhamdulillah. Tiba-tiba saya membaca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh kita terus sebut alhamdulillah. Ini pendapat An-Nakh'i, Ahmad bin Hanbal dan madhab Syafi'i. Cuma dalam madhab Syafi'i yang disunnahkan membaca hamdalah dalam hati saja. Ini menurut Imam Syafi'i. Hamdalah itu disunnahkan dibaca di dalam hati saja. Alhamdulillah. Tak perlu disebutkan dalam mulut. An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslimnya, adapun bagi orang yang bersin, ketika sedang mengerjakan solat, disunnahkan baginya untuk mengucapkan hamdalah dengan samar-samar. Dengan tidak kuat. Ini kata Imam Nawawi. Ketika mensyarah hadis ini, kata Imam Nawawi, jika orang bersin dalam solatnya, yang disunnahkan dia membaca alhamdulillah dengan pelan. Tidak kuat. Jadi macam contoh, asim, terus alhamdulillah. Inilah pendapat mazhab kami, Imam Malik dan yang lainnya. Sementara itu Ibn Umar, An-Nakh'i dan Ahmad rahimahullahu ta'ala menegaskan bahawa alhamdulillah, hamdalah itu diucapkan dengan suara yang kuat. Boleh je. Kata Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, An-Nakh'i dan Imam Ahmad, kalau kita nak ikutkan pendapat ni boleh je, tak mengapa. Apabila kita bersin, terus kita ucapkan alhamdulillah. Tapi ini pendapatnya Imam Ahmad, An-Nakh'i dan Ibn Umar. Tak salah kalau kita mengamalkan ni. Sebab kita ni bertaklid ataupun mengikuti mazhab Syafi'i, yang lebih baiknya adalah mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang pelan. Kita je yang mendengar supaya tidak terjadi ataupun berlaku fitnah. Sebab kita ni hidup di kalangan masyarakat yang majoriti dia mengikuti mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau di antara mereka ni tidak tahu tentang ilmu ini, mungkin mereka akan menganggap kenapa dia baca alhamdulillah dengan keras.
Ini kan solat. Jadi dalam hatinya nih dia sudah timbul sesuatu yang menyebabkan dia tak khusyuk. Jadi lebih baik kita pelankan suara kita. Alhamdulillah. Macam tu. Alright. Pendapat pertama lebih tepat kerana hamdalah termasuk zikir. Dan sunnahnya zikir ketika sedang mengerjakan salat adalah diucapkan dengan samar-samar ataupun perlahan. Kecuali yang memang harus diucapkan dengan kuat. An-Nawawi juga menyebutkan apabila seseorang bersin ketika tengah mengerjakan solat, maka disunnahkan baginya mengucapkan hamdalah dalam hatinya. Ini kata Imam An-Nawawi ya. Ini kata Imam An-Nawawi. Dalam hatinya ataupun samar-samar, inilah pendapat mazhab kami. Jadi lebih baiknya nih kata Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ini, kalau Imam Syafi'i sendiri mengatakan disunnahkan dibaca dalam hati. Tapi selainnya juga mengatakan disebutkan tetapi tidak menguatkan suara. An-Nawawi juga menyebutkan apabila seseorang bersin ketika tengah ini sudah tadi. Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Fathul Bari. Hadis ini merupakan dalil yang mensyariatkan orang yang bersin untuk mengucapkan hamdalah meskipun dia sedang mengerjakan salat. Isyarat mengenai ini sudah disebutkan sebelumnya dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' pada bab alhamdu lil atis, mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin. Dengan dasar inilah jumhur sahabat dan para imam ataupun ulama setelah mereka berpendapat. Demikian pula yang menjadi pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Lihat juga Al-Fatawa karya Ibn Utsaimin. Baik. Kita cukupkan sampai di sini muka surat 259. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan masih lagi berkaitan dengan bersin. Ada bersin, yaitu bagian B, beberapa bentuk bacaan hamdalah saat bersin dan doa bagi orang yang mendengarnya. InsyaAllah kita minggu hadapan akan mempelajari tentang beragam ataupun jenis bacaan hamdalah saat seseorang itu bersin. Naam hada wallahu ta'ala alam, aqulu qawli hadha astaghfirullah. Ada soalan. Pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kalau nak ambil biji-bijian tu. Ya betul, kalau ada orang belanja di kita makanan apa, kita doakan mereka, Allahumma barik lahum fima razaqtahum warhamhum waghfir lahum warhamhum. Saya takut silap tadi ya. Apa tadi? Ya. Allahumma barik, betul. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. نعم هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu lakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.